Jadi damping everywhere I go. Dia buka baju dia, dia tunjuk saya. Dia tak boleh buang air secara normal. Back. Now then I know. Katanya sekarang baru aku tahu, duit bukan segala-galanya, tapi kesihatan itulah segala-galanya. Orang yang dah sakit macam itu baru cakap dia tak? Kita ni tak kisah, kaya lah, apa pun kaya lah. Misal tu kan. Orang yang kaya macam itu cakap depan kita macam itu tak? Itu dah tak guna lah, kita lambat tak? Apa yang kita nak bukti dari kesihatan itu sangat penting. Dan waktu kita sihat kena buat apa yang kita boleh buat. Ini hadis yang kita pelajari. Itu nikmat yang sangat besar. Selepas kita ini jaga kesihatan dan kita mensyukuri nikmat kesihatan, dan kita kena doa lah. Semua yang hadir, kita orang Islam, kita pegang kuat, yakin 1000% dengan Quran. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku beri pada kamu. Allah janji astajib lakum. Pasti garanti aku akan kabulkan permintaan kamu. Kita kena yakin dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ni jantung, otak daripada ibadah. Dan ulama-ulama pakai hadis itu, ad-doa silahul muslimin, ad-doa silahul mu'minin. Doa ni senjata daripada orang-orang yang beriman. Senjata. Kita takut dengan penyakit, apa yang kita boleh bikin hari ini? Kita pakai doa. La yarudul qada illa bidoa. Tidak akan mengubah qada, takdir Allah tidak akan ubah, kata Nabi. Illa bidoa, kecuali dengan doa. Kita buat contoh. Kalau nak Allah nak uji kita dengan penyakit, tapi dengan doa ni Allah palingkan. Itu maksud saya. Kena yakin dengan doa betul-betul tak? So hari ni kita cerita tentang penyakit dan kita tahu Singapura ni adalah zaman yang kita rasa seram. Orang hari ni dah takut dengan penyakit. Macam-macam duit dia taruh untuk dia punya insurans. Pasal orang tahu kos perubatan yang sangat tinggi. Kita tak cerita itu, kita cerita kalau orang sakit tak dapat buat baik. Tak? Kita minta Allah jauhkan. Tak? Berkenaan dengan keyakinan berdoa dan menyusuli doa ni dengan amal supaya Allah kabulkan, kita nak bawa cerita ni sebelum kita tutup. Jadikan pelajaran. Topik kita hari ni, tak? Bila kita baca hadis tu yang nombor 3, kata Nabi, beramal solehlah kamu seberapa yang kamu mampu sebelum datang 7 perkara. 2 kita dah cerita, malam ni kita cerita kalau takut-takut datang ujian, iaitu orang tadi diuji dengan penyakit sampai penyakit tadi merosakkan mereka. Sakit tak dapat beribadah, sakit tak dapat berbuat baik, dan lebih takut kalau sakit tadi merosak. Ini akidah orang tadi, takut dia langgar takdir, takut dia lawan takdir, takut macam itu. Kita kena doa dan yakin betul doa. Imam Ahmad dia ada satu buku namanya Az-Zuhud, kitab Zuhud. Dalam itu banyak cerita-cerita yang menarik tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad ni lahir pada tahun 146 Hijrah, wafat 241 Hijrah di Baghdad, di Iraq ataupun di Kufah. Kufah ni asal selepas dia tu makmur, namanya ditukar kepada Baghdad. Imam Ahmad lahir di sana dan wafat juga di sana. Atau ulama yang disebut muhaddis, dia ada kitab Musnad Imam Ahmad, 40,000 hadis. 40,000 bukan 4,000, 40,000. Kitab Musnad, hadisnya banyak dan disaring habis banyak. Dan beliau ni di antara orang-orang yang dianggap ahli fiqh 4 mazhab. Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Nu'man al-Kufi, Imam Hanafi. Nombor 2, Malik bin Anas, Imam Malik. Nombor 3, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nombor 4, Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Ini dia, Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 146 tadi saya katakan. Orang yang sangat hebat. Hebatnya di Baghdad orang cerita waktu dia wafat, waktu dia meninggal, tak? Waktu dia meninggal tahun 241 Hijrah tu, yang solatkan jenazahnya hampir 1 juta. Anda bayangkan. Kemarin orang meninggal, 400 orang masuk sok khabar. Orang 400 orang sembahyangkan jenazah masuk khabar. Ini hampir 1 juta. Nak beritahu hebatnya Imam Ahmad ni sampai tahap macam itu. Orang sayang dia. Sampai dia meninggal, salat jenazah ni di Baghdad hampir 1 juta. Wallahu a'lam. Tapi riwayat mengatakan macam itu. Nak beritahu dia
orang baik. Orang yang sangat hebat dan baik, bukan saja muhaddis, ahli fikih, orang yang sangat tawaduk. Imam Ahmad di satu hari dia jalan pergi pasar. Beli barang banyak, hari tu beli banyak sikit. Resen ni anak untuk seminggu agaknya. Beli bawa banyak sikit, orang kampung nampak, semua kejar. Semua nak beli tolongan. Yelah, Tok Guru kan, dia takkan biarkan Tok Guru macam gitu ya tak? Kesian, orang nak tolong. Imam Ahmad pergi Sengsiong, beli banyak. Anda tahu Imam Ahmad cakap, tak payah tolong lah. Tak, kita nak tolong juga. Orang ni beria-ia sangat nak tolong aku. Ketahui. Kalaulah kamu tahu kesalahan dan kekurangan aku, nescaya kamu tidak akan tolong aku. Orang yang macam gitu alim, kuat ibadah, ahli hadis, hafiz Quran tak? Tapi masih cakap macam gitu. Kalaulah kau orang tahu aku punya kelemahan, kekurangan, nescaya kau tak tolong aku. Dengan rahmat Allah sitar. Allah tutup kesalahan aku sampai orang tak tahu ya tak? Mungkinlah tawaduk. Dia cerita. Sebenarnya bukan itu kita nak cerita. Kita ni kadang-kadang react sikit. Kau main lagi anggur. Orang yang alim macam kita begitu tawaduk. Satu malam berlaku. Bila dia keluar, dia suka. Dia tak suka orang agong-agongkan dia. Tu malam dia keluar ke kampung lain, orang tak kenal dia. Dia pun pakai biasa-biasa je lah. Taklah pakai beg Prada ke apa. Tak. Dia pakai biasa-biasa je. Dia pergi satu masjid. Bila dia pergi masjid tadi, dia ibadah kat dalam, orang tak kenal dia. Pasal dia di luar kampung lain. Orang pun dia pun pakai leke-leke. Malam tu dia nak tumpang tidur kat masjid tu. Bila nak tumpang tidur, Nuja marah. Keluar. Dah pukul 10 ni. Keluar. Pukul 10 kan dia tutup kan. Dia tak. Keluar. Dia tak ada tempat tidur. Tolong tu. Tak boleh keluar. Imam Ahmad pergi ke tempat tangga ni. Tidur kat tangga. Nuja halau. Nuja tarik dia. Heret. Bawa pergi tepi jalan. Bunyilah ganas Nuja ni. Nuja heret Nuja macam gitu kan? Orang tak tahu di Imam Ahmad dia lah. Nak tidur dalam masjid tak boleh. Nuja suruh tidur keluar. Dia tidur kat tangga. Heret sampai tepi jalan. Kebetulan tepi jalan tu ada tukang roti. Baru habis tutup kedai. Dia nampak ni kesiannya orang ni kena heret. Apa cerita dia? Kata Imam Ahmad, aku tak ada rumah lah nak tidur. Tidur kat dalam, dia tak kasih. Tidur kat tangga pun dia tak kasih. Kata tukang roti ni cakap, mari jom kat rumah, mari balik. Dia bawa balik rumah. Balik rumah, kasih tempat tidur. Tukang roti ni bukan nak tidur. Dia uli roti lagi. Uli roti sampai subuh. Sambil uli roti ni baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sambil uli roti, Imam Ahmad action tidur tengok. Macam orang ni tak? Tadi baru tutup kedai, penat ni, kerja tak habis. Tapi sambil nak uli roti, tapi sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ya tak? Satu kalimat yang sangat cantik dan molek lah. Ini dalam Quran menyebut bagaimana kalimat-kalimat yang indah. Besok pagi subuh, sebelum pergi subuh, Imam Ahmad tanya dia. Kata Imam Ahmad, wahai tukang jual roti, semalam saya tengok terus anda tak tidur, anda kerja keras uli roti. Sambil uli roti anda baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ni apa cerita ni? Kata tukang roti tadi, inilah mata pencarian saya. Saya tak ada kelebihan lain melainkan saya ni boleh bikin roti dan saya dapat hidup dalam keadaan sederhana dengan menguli roti. Tapi saya yakin yang kasih saya rezeki ni Allah. Maka walaupun saya uli roti, saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai akhir. Imam Ahmad tanya lagi, selain daripada hidup kamu ni bagus, apakah natijah, apakah kelebihan ucapan yang kau baca tadi dalam kehidupan kamu? Kata tukang roti itu, saya rasalah dengan ikhtiar saya membaca subhanallah ni, doa saya semua Allah kabulkan. Doa saya semua Allah kabulkan. Kata Imam Ahmad, betul ke katanya? Semua ke dikabulkan? Saya rasa semualah dikabulkan, kecuali satu. Kata Imam Ahmad, apa yang belum kabul? Katanya saya berdoa supaya saya dapat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Anda kes apa
siapa yang saya cerita? Dia berusaha ni, tukang roti usaha ni. Pasal dia tahu, dia tak, Allah tidak akan jadikan takdir yang terbaik dengan usaha. Dia usaha. Dan sambil-sambil usaha dia menyebut nama Allah kerana dia tahu Allah yang mentakdirkan terbaik. Hidup dia sederhana, dia cakap semua Allah kabulkan. Dia tak minta kaya pun. Mungkin dia minta keberkatan, walaupun jadi tukang roti, tapi keberkatan, hidup happy, ada rumah, ya tak? Semuanya okey, ya tak? Dan dia yakin bahawa Allah hidupkan dia dalam keadaan keberkatan kerana doanya tadi dikabulkan dan kerana apa yang diucap. Bila Imam Ahmad tanya, semua ke doa tadi dikabulkan? Dia kata, ya, kecuali satu. Yang satu ni belum dikabulkan lagi. Apa dia? Saya doa, ya Allah, ketemukanlah saya dengan seorang ulama, orang yang alim, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu Imam Ahmad bin Hanbal depan dia. Padahal doa dia tu Allah kabulkan. Allah kabulkan doa dia sebenarnya dengan kebaikan yang dia lakukan tadi, ya tak? Allah jumpakan dia depan mata dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidur dalam rumah dia. Walaupun dalam keadaan yang sungguh ngeri, Imam Ahmad diheret oleh yang ini menuju masjid untuk bertemukan dengan tukang roti tadi. Dia bukan datang, Roji cakap, habis kau doakan nak jumpa Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad bukan macam begitu. Tapi Noja tu tarik, heret, buang macam gitu depan mata yang itu kan tukang roti tadi. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita belajar agama. Kadang-kadang kita dah tak yakin dengan doa. Kadang-kadang kita doa pun kita tak nak usaha. Sejarah beritahu kepada kita, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kami letakkan kisah-kisah dalam Quran. Bagaimana kisah tadi kalau kita betul-betul fikir, kita akan nampak menjadi pelajaran. Doa Nabi Ibrahim yang kahwin dengan Sarah ni puluh tahun tak dapat anak, tapi doa Nabi Ibrahim Allah kasih. Basyirna, kami berikan kabar gembira dengan dua orang anak. Doa ni. Kali orang Islam kadang-kadang dengan doa ni dia lekeh, dia tak confident kan. Dan sebagian puak pula doa terus tak nak berusaha. Tukang roti ni, dia usaha. Dia tahu inilah kepakaran yang saya ada. Yang ini saya punya talent. Allah kasih talent saya macam gini, saya bikin lah, tak? Pasal saya boleh hidup dalam keadaan macam itu. Tapi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, pengajaran yang kita boleh ambil pada apa yang Nabi sebut yang ketiga ini, kehebatan daripada berdoa apabila disusul dengan amal. Maka itu hari ini saya kenal anak murid kita ramai yang hari ini datang mengadu. Tok guru ni kadang-kadang nangis, sedih. Saya ni takut bila jemaah datang ni, bila dia luahkan perasaannya. Ustaz, saya ditimpa ujian, Ustaz, saya kena sakit ini. Ustaz ni bila anak murid datang macam ni, kita blank, kosong. Apa nak cakap? Yang tanya ni pun tahu, tak payah cakap pun dia dah tahu. Mesti kita cakap sabarlah, doalah. Yang dia ni bukan, sebab itu orang lebih suka jumpa momo. Jumpa momo belum datang pun, saya tahu tu awak ada masalah. Belum momo datang. Bila dia cerita, dia luarkan perasaan dengan momo dia tak? Momo cakap, ambil air ni. Dia dapat air pun dia happy, dapat air pun dia happy. Asal dapat pula lah. Pergi jumpa ustaz, apa dapat? Paling-paling ustaz cakap, sabarlah, doalah. Lepas tu saya ni kadang-kadang bila anak murid datang mengadu ni, kita rasa apa aku nak cakap. Dia dapat air, dia happy. Walaupun dia tahu air tu berlambak dia boleh dapat. Tapi dia rasa dapat sesuatu kan. Dapat minyak lagi sebelum. Dapat kertas pun jadi. Kalau bomo cakap gigit kertas, dia pun gigit juga. Dia nak beritahu kepada kita, penyakit ini kalau datang, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Dia tu benda yang sangat-sangat azab. Dia bukan saja menyebabkan kita tidak berpeluang untuk melakukan kebaikan yang saya contohkan tadi. Sesama saja. Nak sujud lama tu susah. Nak solat khusyuk ni susah. Apatah lagi kalau ditimpa dengan penyakit-penyakit kronik. Kawan saya yang
jemaah kita yang datang juga, Ustaz, bapa saya tak dapat pergi haji, Ustaz. Saya tak tahu apa nak cakap, Ustaz. Dia pun mengidam nak pergi haji ni 4 tahun, Ustaz, tak dapat kotak. Dapat kotak, saya dah tak boleh apa nak bikin lagi. Tapi tahun ni dapat, dia punya happy, Ustaz. Ya Allah, last minute Ustaz tak dapat. Kan tak dapat kotak, doktor cakap tak boleh berangkat. Ada satu kawan kita nak pergi umrah, suami isteri. Bukan dia tak sihat, tapi anak dia je. Dia nak pergi bawa anak dia. Doktor cakap anak awak pun ada penyakit, tak boleh berangkat. Tak pergi. Anda bayangkan nak bertemu dengan Kaabah ni, ya tak? Dia bukan nak pergi tengok apa Twin Tower dekat KICC ke, bukan. Dia bukan nak pergi tengok apa, ha? Great Wall of China ke, dia bukan. Nak jumpa Kaabah ni. Allah jadi sebab penyakit ini menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Kita kena lebih takut lagi kalau penyakit datang waktu itu kita tak kuat iman, bukan saja kita hilang kesabaran, kita takut ini kita menyalahkan takdir. Seolah-olah macam Allah tak pandai buat kerja ni. Cakap kenapa? Dan ini berlaku. Saya share, bukan nak mengata orang. Ambil pelajaran. Orang yang saya puji, yang saya kenal, dia tu baik, sangat kuat ibadahnya. Orang yang rajin belajar, tu bila diuji dengan penyakit, last mulut tu cakap, Ustaz, kenapa saya kena kan? Kita guru ni dengar ni, tutup mulut dia, takut Allah marah. Betul? Muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan tubuh badan, akal fikiran kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perpanjangkan nikmat kesihatan ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala macam penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, hindarkanlah kami daripada ujian yang berat ini, ya Allah. Hiasilah dada kami dengan kesabaran dan ketabahan hati agar kami mau terus melaksanakan kebaikan selagi mana kami diberikan kesempatan, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kesihatan kami, ya Allah. Peliharalah kesihatan kami, ya Allah, agar kesihatan kami ini dapat memberikan kami pahala yang banyak untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada musibah yang bersangkut paut dengan penyakit, ya Allah. Iman kami tak kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala macam penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, kuatkan kesabaran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam kesihatan dan keimanan agar kami dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin, ya Allah. Ya Allah, lipat gandakanlah segala amalan-amalan yang kami persembahkan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perpanjangkanlah nikmat kesihatan ini sampai akhir hayat kami, ya Allah, agar kami dapat beribadah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada seluruh keluarga kami, ya Allah, anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ikhwan, saudara-saudara kami yang dilanda penyakit, ya Allah. Kuatkanlah keimanan mereka, berilah kesabaran kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita pelan-pelan minggu depan kita sambung. Mudah-mudahan yang kita pelajari diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.